أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT dapat kita bertemu pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita yang sepatutnya dilaksanakan pada siang hari seperti biasa pada pukul 11.30 ya sehingga 12.30. Namun disebabkan oleh adanya halangan tertentu, maka kita tunda kuliah kita ya pada malam ini, iaitu kuliah yang mempelajari tentang ya, ilmu tauhid dengan berpandukan buku yang bertajuk Buku Pintar Ilmu Tauhid, yang merupakan kompilasi fatwa dan risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, yang disusun oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullahu ta'ala, yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah, cetakan yang pertama Rejab 1440 Hijrah bersamaan April 2019. Sebuah kitab yang memuatkan 12 bab, 12 perbahasan yang terkait tentang tauhid dan juga ya, yang terkait tentang syirik serta hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang Muslim yang mukallaf. Kerana apa? Tauhid adalah perkara yang merupakan awal wajib dan juga akhir wajib. Dengan tauhid itulah seseorang itu selamat di dunia, dan tentunya ya, ia berhajat agar selamat di negeri akhirat, kerana tauhid adalah kunci ya untuk memasuki syurga. Maka wajiblah kita mengilmui dan mempelajarinya dengan pemahaman yang benar dan mengamalkannya dalam kehidupan sampailah kita ya ke penghujung usia, iaitu meninggalkan dunia yang fana ini. Dan mudah-mudahan dengan tauhid yang benar itu akan menjadi asbab Allah Ta'ala mengurniakan kita keampunan, keredaan dan syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling terhormat kedudukannya, dan ilmu yang paling wajib untuk diraih. Kerana apa? Kerana ilmu tauhid adalah ilmu yang terkait tentang hak-hak Allah Ta'ala ya, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya ya, dan juga ia adalah kunci satu-satunya jalan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ia merupakan asas yang padanya keluar dan terbit perintah-perintah Allah, syariat-syariatnya, dan ia merupakan tugas seluruh para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam ya, yang semuanya mendakwahkan tauhid. Ya, sebagaimana Allah sebut di banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim, contoh yang dibawakan di dalam kitab ini daripada surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutuskan seorang rasul pun sebelum engkau
wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar selain aku, maka sembahlah aku. Dan berkata Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, aslus salahi at-tauhid wal iman wa aslul fasadi syirku wal kufru. Pokok segala kebaikan adalah tauhid dan iman, adapun pokok segala kerosakan adalah syirik dan kekufuran. Maka menjadi komitmen seorang muslim mempelajari kedua-dua perkara ini agar dia selamat. Ya, sebagaimana yang sering kita bawa kaedah, iaitu araftu syar la li syar lakin litawaqqi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku berbuat keburukan, tetapi agar aku terselamat daripadanya. Ya, maka barang siapa yang tidak mengetahui tentang keburukan, maka kebarangkalian untuk dia jatuh kepadanya maka sangat besar. Baik, insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang baru, iaitu bab yang seterusnya. Sudah kita selesai mempelajari iaitu bab yang ke-8. Ya, kita telah selesai mempelajari bab yang ke-8, iaitu bab yang menjelaskan tentang membersihkan ibadah setiap hamba daripada noda-noda syirik. Bukan, bab yang ke-9, iaitu perwujudan nyata terhadap tauhid. Dan sekarang kita akan memasuki bab yang ke-10. Ya, bab yang ke-10 iaitu pada muka surat 233, iaitu bab yang ke-10 pada menyatakan tentang kaedah-kaedah untuk mengetahui hakikat perbuatan syirik. Dan ini adalah perkara yang penting, perkara yang wajibnya, yang hendaknya kita ketahui, kita ilmui, supaya kita terselamat daripada terjatuh ke dalam kesyirikan. Kerana barang siapa yang terjatuh ke dalam kesyirikan, maka sungguh itu adalah kerugian dan kebinasaan yang paling besar. Kerana syarat untuk memasuki syurga mesti bersih, bebas daripada segala kesyirikan, sama ada syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Dua-duanya wajib dijauhi. Kerana kemungkaran yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Baik, bab yang ke-10 iaitu bab yang telah datang pada menyatakan tentang kaedah-kaedah untuk mengetahui hakikat perbuatan syirik, yang dipaparkan dan dijabarkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah untuk faedah yang sangat penting dan sangat berguna bagi kita agar kita selamat daripadanya. Baik, berkata Syekh rahimahullah, sebagaimana yang disusun oleh Abu Fadli hafizahullah ta'ala, untuk meraih pemahaman yang benar, untuk mengetahui sesuatu amalan termasuk kesyirikan ataukah bukan, maka harus benar dalam memahami hukum hakam dalam mengambil sebab. Jadi di sini yang terkait tentang syirik atau tauhid, iaitu bergantung kepada mengambil sebab, usaha yang dilakukan. Jadi harus benar-benar memahami kaedah-kaedah yang mesti diperhatikan seorang hamba ketika mengambil sebab. Jadi kita tahu sebab dan musabab. Sebab dan musabab. Sebab adalah tindakan, musabab adalah hasil daripada tindakan, natijah. Kerana segala kerja buat kita akan berada di sekitar sebab dan musabab. Dan agama ini telah mengajarkan kita tentang sebab dan musabab, yang bila dilakukan ia berada dalam wilayah tauhid, dan ada yang keluar daripada wilayah tauhid masuk ke dalam syirik, yang mana hendaknya kita jauhi. Baik, yakni harus benar-benar memahami kaedah-kaedah yang mesti diperhatikan oleh seorang hamba ketika mengambil sebab atau melakukan suatu usaha untuk meraih apa-apa yang diinginkan. Kaedah-kaedah tersebut yang akan dijelaskan nanti memudahkan setiap hamba untuk mengetahui apakah suatu usaha itu digolongkan sebagai sebuah kesyirikan ataukah tidak, atau usaha tersebut tergolong syirik besar ataukah syirik kecil, atau justru mubah, boleh saja hukumnya. Ini kan penting nak tahu dia termasuk dalam perbuatan tersebut, iaitu mengambil sebab, sama ada dia termasuk dalam kategori tauhid atau termasuk dalam kategori syirik. Jika syirik termasuk dalam kategori syirik akbar atau syirik asghar, atau dia termasuk dalam kategori perkara yang mubah, yang harus, yang boleh. Jadi kaedah-kaedah dalam berusaha atau mengambil sebab tersebut adalah sebagai berikut. Sekarang datang perincian, iaitu kaedah-kaedah. Jadi kena ingat ini, kaedah.
Kaedah ya, yang hendaknya kita guna pakai dalam berurusan dengan sesuatu tindakan yang kita buat, yang kita mengharapkan natijah daripada segala kerja buat kita. Boleh faham tak sekarang ni? Contoh, makan adalah sebab kenyang. Itu kelaziman yang Allah berikan kepada sifat makanan, iaitu Allah beri sifatnya iaitu mengenyangkan. Kecuali dalam kes yang di luar daripada kebiasaan, itu semua berada di bawah kekuasaan dan kehendak Allah Ta'ala. Tapi mengikut sunnatullah, makan akan menatijahkan kenyang. Maka nak tahu makan itu ada aturan. Ada makan yang apabila kita memakannya, maka dia berjalan di atas aturan syariat. Contoh, ditetapkan makan terjatuh dalam kategori perkara yang halal atau haram, ataupun mubah, ataupun makruh. Boleh faham? Perkara yang dihalalkan, untuk kenyang kita makan benda makanan yang halal. Halal, haram, atau makruh, atau harus, ya, atau sunat, maka dia terkait erat dengan, contohnya perbahasan dari segi zat makanan tersebut atau minuman, sifat makanan ataupun minuman tersebut, atau proses cara untuk mendapatkannya. 3 benda ni akan menatijahkan hukum nanti, akibatnya. Ya, sama ada halal atau haram atau harus. Itu nak bagi analogi sebelum kita masuk perbahasan berkaitan dengan penerapan untuk urusan tauhid dan syirik. Kaedah yang pertama, iaitu sebab yang diambil atau usaha yang dilakukan harus berdasarkan dalil-dalil syar'i atau harus berdasarkan dalil-dalil qadari. Jadi kita dah sebut sini, kalau disebut harus maknanya apa? Wajib. Jadi bahasa Indonesia terjemahan ni. Ya, jadi kalau harus maksudnya wajib. Itu bahasa dia. Kalau bahasa kita harus bukan wajib. Mestilah gitu. Ya, sangat ditekankan. Jadi yang dimaksudkan dalil-dalil syar'i. Apa makna dalil-dalil syar'i? Adalah harus ditujukan oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Jadi dalil syar'i ni, ya, wajib mesti daripada apa? Ya, dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Ya, kalau nak sempurna lagi, yang sahih dan soreh. Jelas. Sahih dan jelas. Ya, penunjukannya, didalahnya. Adapun yang dimaksudkan dengan dalil-dalil qadar, takdir, adalah harus berdasarkan penelitian ilmiah atau pengalaman yang secara sunnatullah memang berlaku, ikut aturan yang Allah telah tetapkan. Tadi contohnya, ya, apa sunnatullahnya? Siang ada matahari yang memancar menerangi alam, itu sunnatullah, tak berubah. Ya. Malam gelap, matahari hilang, yang muncul bintang-bintang di langit. Begitu juga dipagari dengan kemudian adanya bulan, mengikut sunnatullah. Hari-harinya, jadi bentuk-bentuknya juga berbeza-beza. Jadi ingat, berdasarkan, iaitu apa? Dalil syar'i dan dalil qadari. Jadi dalil qadari itu apa makna? Harus berdasarkan penelitian ilmiah. Tu yang pertama. Dirujuk dengan penelitian ilmiah, maknanya apa? Menerusi kajian, ya, eksperimen, ya, hipotesis. Kemudian datanglah rumus-rumus dan formula-formula apabila telah terbukti. Boleh faham? Ni kalau kita belajar ilmu sains, kita faham lah ni. Belajar kimia, fizik dan sebagainya, ataupun apa-apalah. Ya, penelitian ilmiah ni kita mafhum. Menerusi mengikut proses-proses. Ya, proses-proses saintifik. Yang telah terbukti. Contoh, kita nak membuktikan bahawa air itu terdiri daripada molekul hidrogen dan oksigen. Macam mana nak buktikan dia? Maka penelitian ilmiah melalui uji kaji di dalam makmal dengan peralatan-peralatan tertentu. Atau pengalaman, based on experience, past experience throughout time, yang secara sunnatullah memang berlaku. Ya, berdasarkan pengalaman. Contohnya musim panas, umpamanya semut-semut akan keluar daripada sarangnya. Contoh, pengalaman itu. Ya. Berdasarkan pengalaman, ya, musim panas, ular-ular akan keluar untuk mencari tempat untuk mendinginkan suhu badan mereka. Ya. Pada malam hari, hujan, dingin, sejuk, ular sawah akan keluar untuk mencari mangsa sebab dia lapar. Setelah sekian lama dia berhibernasi.
Banyak lagi lah ni. Tak terhitung banyaknya contoh-contoh di lapangan. Itu based on experience. Ya. Based on experience maknanya sebenarnya berdasarkan pemerhatian juga dan juga berdasarkan eksperimen juga, tapi tak saintifik. Tapi akhirnya dapat kesimpulan. Contohnya apa? Nanti akan datang contoh lah. Berikut ini penjelasan kedua dalil tersebut untuk lebih faham. Yang pertama dalil syar'i. Dari sisi dalil syar'i, sebab dan musabab. Iaitu sebab yang diambil atau usaha yang dilakukan harus berdasarkan dalil-dalil syar'i. Iaitu Allah Ta'ala sendiri yang menerangkan. Begitu juga Nabi SAW sendiri yang menerangkan. Kerana Al-Quran dan hadis adalah wahyu. Wahyain, dua wahyu. Dua. Ya. Sebab Sebab Nabi SAW sebut dah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah Taala perintahkan Nabi SAW baca. Ya, tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah, bukan berdasarkan hawa nafsu Nabi SAW. Itulah dia dalil syar'i. Maksudnya nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah ini adalah al-hadis. Tetapi kalau kita belajar lebih terperinci dalam ilmu usul fiqh, akan dijelaskanlah makna sunnah tu. Menurut ulama fiqh, menurut ulama usul, menurut ulama hadis, menurut ulama tauhid, macam-macam definisinya. Ya. Di situ akan nampak perbezaan-perbezaan tapi menuju kepada hakikat yang satu. Iaitu daripada Nabi SAW dan aplikasinya sesuai dengan bidang-bidang tadi. Baik, maksudnya nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah ataupun Al-Hadis telah menunjukkan bahawa usaha yang dilakukan tersebut memang merupakan penyebab terjadinya sesuatu atau penolak terjadinya sesuatu. Ini memang telah ditetapkan oleh dalil. Allah Ta'ala sendiri yang menjelaskannya, begitu juga Nabi SAW menjelaskannya. Contoh. Pada dalil syar'i ini ada dua contoh. Ya. Contoh yang pertama, kita letak bahagian A, iaitu contoh usaha-usaha yang merupakan penyebab terjadinya sesuatu berdasarkan dalil syar'i, iaitu apabila Allah sendiri menjelaskan. Contoh, sebabnya adalah yang pertama, ketakwaan seorang hamba. Seorang hamba itu berusaha menjadi seorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Khatib setiap kali naik atas mimbar selalu memperingatkan kaum lelaki yang datang mendirikan solat Jumaat. Jadi sesungguhnya nikmat Allah ini khusus untung pada kaum lelaki yang menghadiri solat Jumaat dan memasang telinga beri perhatian. Iaitu dia beruntung kerana diperingatkan oleh khatib awal lagi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Ulang lagi kali kedua. Yang pertama tu disebut bertakwa dengan benar, bukan main-main. Jadi kalau dengar tu dengan pemahaman, dengan penghayatan, dengan pengikraran akan bertakwa. Bukan hanya sebagai syarat rukun Jumaat dengar khutbah, ucapan takwa. Tak. Dia bertakwa sungguh-sungguh. Dia memperbaharui takwanya pada hari itu. Dia peringatkan balik untuk seminggu akan datang. Jadi ketakwaan seorang hamba adalah sebab mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan urusan dan mendapatkan kelapangan rezeki. Jadi kalau bertakwa, natijahnya apa? Dapat apa? Usaha sebab dia bertakwa, maka Allah kurniakan dia, iaitu kelapangan rezeki. Jadi di sini adalah sebab yang menarik manfaat. Dia menarik manfaat. Menarik manfaat, mendatangkan manfaat, nak dapat sesuatu yang diinginkan, manfaat lah. Sebab satu lagi nanti ada menolak mudarat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia, yakni Allah jadikan baginya jalan keluar. Dan Allah memberi rezeki baginya dari arah yang tidak disangka-sangka je. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka dia yang mencukupinya. Sungguh Allah menuntaskan urusannya. Allah mencukupkan, memudahkan, menyelesaikan.
Urusan, segala urusan dia. Sungguh Allah telah jadikan kadar ketentuan bagi setiap sesuatu. Nampak? Surah At-Talaq, surah yang ke-65 ayat 2 hingga 3. Daripada ayat ini, iaitu Allah menjelaskan tentang apabila kamu bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah tegah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat, maka kamu akan dikurniakan oleh Allah Ta'ala rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Rezeki yang tak terhitung. Ya, di antara rezekinya adalah contoh Allah sebut pada ayat lain. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu rezeki. Nampak? Rezeki ni bukan dalam bentuk apa? Wang ringgit, harta benda, tak. Rezeki ni segala yang kita terima, nikmat, itu adalah rezeki. Ya, boleh tidur waktu kuliah, nikmat tak? Nikmat, tapi salah penempatan. Jadi rezeki, ya, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan ajari kamu ilmu. Ini nikmat yang sangat agung. Ya, duduk dalam kuliah, ya, ada orang mudah sekali dia memahami. Padahal dia tak catat apa pun. Bila exam score, top scorer A+, 4 flat. Ya, lepas kuliah dia bekerja apa pun tidak, baca pun tidak. Tapi Allah kurniakan apa? Ya, barangkali asbabnya adalah ketakwaannya, ketulusannya, keikhlasannya, niatnya yang benar. Maka Allah bagi dia ilmu dengan sangat mudah. Ada orang, ya, Allah uji dia dengan diberikan kesulitan dan kepayahan. Dia tetap ada kebaikan supaya dia bersabar, bersungguh, ya, berbeza dengan si A tadi. Tapi natijah hujungnya iaitu dia akan mendapat perkara yang sama ataupun dia akan melebihi yang pertama dari sisi ilmu, dari segi pahala. Banyak. Baik, mari. Jadi ini terbukti Allah sendiri yang jamin. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka akibatnya musabab, sebabnya sebab takwa, maka musababnya kamu jadi orang yang murah rezeki. Ya. Ya, rezeki yang paling indah, yang paling besar adalah apa? Tetap istiqamah di atas taat kepada Allah. Itulah rezeki yang paling besar, rezeki yang mutlak. Rezeki dunia tak terhitung banyaknya. Ya, Allah datangkan kecukupan pada kita. Allah kurniakan kesihatan tubuh badan dan berbagai lagi. Baik. Allah Ta'ala juga menjelaskan sambungan daripada ayat ni, iaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Surah At-Talaq, surah yang sama, ayat 4. Jadi Allah telah menjelaskan sebab dan Allah jamin. Maka kalau kita nak meraih rezeki yang tak terhitung jenisnya dan bentuknya serta bilangannya, maka bertakwalah kepada Allah. Ya. Tapi sedikit manusia yang mau melaksanakan apa yang Allah perintah. Mereka tidak berusaha untuk melipat gandakan ketakwaan mereka kepada Allah. Masih tersibuk dengan perkara yang melalaikan. Makin meningkat usia, makin sedikit pula amal-amal ketakwaan. Tak sepatutnya. Kerana dia sedang menunggu rezeki Allah yang paling besar, iaitu mendapat keampunan, mendapat keredaan ketika meninggalkan dunia ini yang fana, dan syurga sedang menunggunya. Jadi bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah. Bertakwa kepada Allah. Yang kedua, contoh, iaitu berzikir, iaitu mengingati Allah, adalah sebab tenang dan tenteramnya hati. Kenapa jiwa resah? Kenapa jiwa gelisah? Kenapa jiwa keluh kesah? Kenapa jiwa sempit? Kenapa jiwa tak tentu arah? Ya, kenapa jiwa tak rasa tenang, lapang, damai? Tak terasa hidup ini indah? Kerana tak ingat pada Allah. Lisan jarang menyebut, membesarkan Allah, memuji Allah. Hati kosong daripada ingat kepada Allah. Ia berdasarkan firman Allah Ta'ala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah hati menjadi tenang, tenteram. Surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 28. Ingat Allah ni, satu adalah menerusi perbuatan hati, satu menerusi perbuatan lisan, satu menerusi perbuatan anggota tubuh badan, panca indera. Guna mata, guna telinga. Ya. Kemudian lihat kebesaran Allah di alam ini.
Sebab itu Allah perintahkan kita lihat kebesarannya. Ya. Iaitu ayat-ayat Allah yang dapat ditangkap oleh panca indera. Dengan itu kamu akan lead to remember Allah. Sebagaimana yang telah kita sebut pada pagi tadi tentang ayat, iaitu yang akan membawa kita kepada ingat kepada Allah, bersegera datang sifat takut, berlindung daripada azab api neraka. Kerana api neraka itu tempat di mana sebahagian besarnya mereka itu adalah apa? Lupa dan lalai kepada Allah. Lupa, lalai. Ya. Allah sebut dalam surah Al-Hashr. Ya, siapa yang lupa kepada Allah, Allah akan lupakan dia. Ya. Allah akan lupa dia. Dia lupa Allah, Allah lupa pada dia. Maka tempatnya di mana? Iaitu neraka Jahannam. Jadi ingat Allah ini dalam pelbagai keadaan, dalam pelbagai situasi secara zahir dan batin. Ingat pada Allah dengan berzikir, maka hati jiwa tenang. Betul kan? Ya, lapang, tenang. Dia ingat, Allah mengingatkan dia. Nabi SAW mengingatkan dia. Ya, contoh, nak tenang hati ni. Sebab banyak manusia tak tenang sebab apa? Diuji dari sisi pemilikan nikmat dunia. Dah ada harta benda banyak, tetap tak pernah terpuaskan. Tak pernah rasa cukup. Risau dia. Keluh kesah dia. Nak cari lagi, bagi banyak. Tak berpuas hati, tak rasa cukup. Jadi Nabi SAW ajar, ya, agar bersifat zuhud di dunia. Zuhud tu amalan mana? Amalan hati. Izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu dalam urusan dunia, ya, maka kamu akan dapat, ya, kecintaan daripada Allah. Zuhudlah dalam apa yang ada di tangan manusia, maka, ya, kamu akan dapat kecintaan daripada manusia. Nampak tak? Nabi SAW juga sebut, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu seperti orang asing atau sedang berjalan, musafir di dunia ni. Dunia ni bukan tempat kamu tinggal, bukan rumah tetap, bukan negeri tetap, tapi tempat kamu meninggal. Dunia sementara. Kamu akan pergi ke negeri yang kekal abadi, rumah yang kekal abadi. Maka kita ingat pada Allah. Ya, hakikat tentang dunia, hakikat tentang akhirat. Maka asbab itu Allah akan kurniakan kita ketenangan dan kelapangan. Bila lihat orang kaya, Masya Allah, nikmatnya mereka menjadi orang kaya, bebas bergerak ke mana bumi mereka nak pergi. Maka angin melancung ke sana kemari. Teringin nak pergi, tapi nak buat macam mana tak mampu. Tapi bersabar. Terima ketetapan Allah. Jangan berdengki, jangan iri. Minta pada Allah, ya Allah, ya, aku dikalahkan dalam urusan dunia, tapi jangan sekali-kali aku kalah dalam urusan akhirat. Lapang tak? Tenang. Kerana yang menunggu di negeri akhirat itu, ya, lebih besar, tak terbanding, tak tertandingi. Baik, contoh yang ketiga. Menyambung tali silaturahim, ya, adalah sebab dipanjangkan umur, rezeki melimpah dan terkabulkannya doa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Sesiapa saja yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Silah tu dah sambung lah, menyambung-nyambung rahim. Macam kita sebutlah, malam Lailatul Qadar. Lailatul tu dah malam, tapi dah jadi kebiasaan. Ya, dia jadi apa? Kosakata khas Lailatul Qadar. Jadi kita macam taukid malam Lailatul Qadar. Tapi cukup kita kata apa? Lailatul Qadar tu kan? Sebab maksudnya adalah malam Al-Qadar. Begitu juga di sini. Menyambung silaturahim. Silah itu sendiri dah sambung rahim. Ya, jadi hendaklah kita menyambung silaturahim. Nabi SAW juga bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Doa seorang hamba akan sentiasa dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk berbuat dosa atau untuk memutuskan silaturahim, dan selama ia tidak meminta dengan istijal. Ya, jangan jadi orang mustajilun, tergesa-gesa. Ya, doa pun dalam keadaan tergesa-gesa, tak khusyuk, tak bersungguh, tak fokus, laju doa. Ya, jadi itu adalah su'ul adab terhadap Allah Ta'ala dalam berdoa. Baik, kembali. Jadi di sini ada faedah tambahan. Silaturahim ini adalah terkait tentang
hubungan yang ada hubungan nasab. Nasab hubungan nasab keturunan. Adik-beradik. Hubungan saudara. Saudara mara, sepupu bagai-bagai tu. Tu silaturahim. Yang tidak ada kena-mengena dari hubungan nasab, maka itu tak dinamakan menyambung silaturahim. Itu dipanggil menyambung ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama muslim. Tetapi dalam masyarakat kita, silaturahim ini dah diguna pakai untuk semua. Tapi kalau dari segi terminologi bahasa Arab, tak kena, tak tepat. Sebab ini khusus silah ar-rahim. Rahim ni maksudnya perut seorang ibu yang mengandungkan. Yang ada kaitan dengan ibu. Jadi yang berkaitan dengan apa? Iaitu nasab keturunan. Ya, nasab keturunan. Kerana apa? Hubungan adik-beradik, saudara mara, sepupu sepapat, ya hendaklah dijaga. Ya, kewajipan untuk jaga hubungan kekeluargaan. Kerana keluarga itu adalah entiti yang paling penting yang membentuk masyarakat, yang membentuk negara. Ya, jadi bagaimana nak hubungkan hubungan silaturahim? Tanya khabar, ambil tahu, saling ziarah menziarah, datang usaha. Ya, ada orang dia suka orang datang rumah dia, tapi dia tak suka pergi rumah orang lain. Padahal tu saudara dia, adik-beradik dia. Jadi jangan seperti itu. Usahakan. Ya, kita datang tu tak lain dan tak bukan untuk apa? Untuk mentaati perintah Allah, untuk mentaati perintah Nabi SAW. Ya. Bahkan tengok apa yang kita dapat kalau kita datang menziarahi saudara kita. Diluaskan rezeki. Ya, ingat ni rezeki ni bukan kita mesti kaya, bukan. Oh, mentang-mentanglah kita orang kaya, kita tak nak ziarah orang miskin. Bukan makna kaya di situ. Kamu dikurniakan kekayaan, tapi kamu tak dikurniakan kenikmatan. Kamu dikurniakan makanan yang enak-enak, sedap-sedap, tapi kamu tak dikurniakan, iaitu apa? Merasai lazat atau keinginan untuk makan. Kita tak boleh beli sedap. Kita tak boleh beli sihat. Walaupun kita duit banyak juta-juta. Betapa banyak orang yang kaya, duit banyak. Ada insurans, ada takaful lagi. Kalau sakit, hospitalized. Masuk hospital 5 bintang. Tapi cuma berbeza pula dengan orang yang tak dikurniakan seperti itu. Tapi sihat, tak pernah masuk hospital. Mana lebih baik? Badan sihat, umur sampai 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun, 100. Sihat, Masya Allah, kuat, boleh berjalan. Boleh kayu basikal. Tak ada terbungkuk-bungkuk. Tak adalah solat nak duduk atas kerusi atau bersila atas lantai. Nampak tak? Allah bagi. Itu rezeki. Ya, jangan ingat rezeki itu kita kaya banyak duit. Bukan tanda. Ya, tapi rezeki itu lebih luas cakupannya. Panjang umur. Masya Allah. Ya, panjang umur dalam keadaan sihat. Itu yang kita nak. Jangan panjang umur dalam keadaan sakit. Ya, menyusahkan orang lain. Dan menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain. Sebab itu Nabi SAW ajar kita baca doa pagi petang. Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzubika minal kufr wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa ant. Inilah dia ubat yang paling mujarab. Sebab dia dengan membaca doa itu Allah bagi kita rezeki sihat. Tapi banyak tidak mengamalkannya. Dia percaya dengan exercise, berlari. Dia jaga makan, jaga tidur. Tak menafikan, tetapi tak cukup hanya sekadar itu. Kerana kenapa? Kerana tetap juga ada orang yang jaga makanan macam mana pun tetap sakit. Begitu juga orang yang berdoa tadi sakit. Cuma sebab musabab itu diperintahkan oleh Allah. Jadi jangan hanya bergantung semata-mata usaha kita. Bergantunglah pada Allah setelah mewujudkan sebab yang disyariatkan atau berdasarkan tadi, iaitu dalil qadari. Baik. Selesai contoh. 3 contoh yang dibawa oleh Syekh rahimahullah dari jurusan dalil syar'i. Sekarang contoh kedua dalam bab dalil syar'i juga, iaitu contoh usaha-usaha yang merupakan penolak terjadinya sesuatu berdasarkan dalil syar'i. Menolak mudarat. Yang ni tolak apa? Mudarat, sesuatu yang kita tak nak berlaku. Contoh yang pertama, membaca ayatul kursi sebelum tidur malam adalah penolak dari didekati syaitan sampai waktu subuh.
berdasarkan hadis yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, jadi baca ayatul kursi, syaitan tak dapat ganggu kita. Ya, baca 3 kul, surah Al-Kafirun, ya, berzikir dan banyak lagi lah doa-doa dan sebagainya. Dengan itu Allah pelihara kita, jaga kita. Nanti bila kita tidur mudah nak bangun walaupun tidur lewat. Ya, kejut sekali ya bangun, melompat, ringkas. Tidaklah 10 kali tak bagi bangun. Contoh. Ya, memang terbukti. Yang kedua contoh, sedekah adalah penolak berbagai macam bala. Berdasarkan sabda Nabi SAW bahawa Nabi Yahya AS pernah berwasiat. Ya. Wa murukum bis sadaqah. Ya. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahul adu fa awthaqu yadahu ila unuqi wa qaddamu liyadribu unuqah fa qala ana afdihi minkum bil qalili wal kathir fa fada nafsahu minhu. Dan aku memerintahkan kamu supaya bersedekah. Sesungguhnya perumpamaannya seperti seorang lelaki yang ditawan oleh musuh lalu mereka mengikat tangannya sampai ke leher. Lalu mereka membawanya untuk memenggal lehernya. Lalu ia berkata, aku akan menebus diriku dari kalian dengan harta yang sedikit maupun banyak. Lalu ia menebus dirinya. Contoh begitu. Sedekah itu dapat membebaskan seseorang daripada bencana. Seperti orang yang ada duit banyak, orang nak penggal leher dia, nak bunuh dia. Ya, sebagai tukarannya aku bagi duit. 1 juta kau lepaskan aku. Begitulah. Sedekah walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi dibuat kerana Allah Ta'ala, maka natijahnya, kata Nabi SAW, maka dia akan meraih keselamatan daripada pelbagai bala bencana. Besar tak sedekah ni? Sehingga orang yang mati pun kalau nak dapat hidup semula, nak bersedekah, walaupun sebelah biji tamar. Jadi jangan remehkan sedekah. Jadi sedekah yang paling utama itu dalam bentuk harta benda yang menyenangkan orang lain. Ya. Dan Nabi SAW bagi kaedah sedekah ni adalah kullu ma'rufin sedekah. Apa saja kebaikan itu semua sedekah. Jadi jangan remehkan, senyum, bagi salam, tegur sapa, ya, berbuat baik terhadap haiwan, apa saja. Jangan muka ketat aja macam buah mangga masam. Ya. Ada lagi yang lebih masam. Buah mangga sekarang kebanyakannya dah manis, tak masam. Ada. Kalau orang tua-tua dulu ada. Untuk ubat-ubatan. Nama dia apa? Akar seruntum. Sangat pahit. Sehingga kalau kena berkerut dia dari punya lama je kat lidah ni. Ya Allah. Macam cili yang paling pedas kalau letak kat lidah. Dia letak sikit aja akar seruntum tu. Ya Allah, pahit. Sehingga orang tua-tua dulu menyebutkan, kalau selalu amalkan makan atau merasai kepahitan, kekelatan dia tu, akar seruntum, maka darah ni nyamuk tak gigit. Ya, tapi tak pernah buat lah. Barangkali through experience, betul benda tu berlaku. Masya Allah. Kemudian yang ketiga contoh, melanjutkan haji. Sesudah berbuat haji dengan umrah atau sebaliknya, adalah penolak kemiskinan dan penghapus dosa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Kama yanfil kiru khabathal hadidi wal zahabi wal fiddah. Ya, teruskanlah haji, sambung haji itu dengan umrah, kerana sesungguhnya kedua-duanya menghilangkan kemiskinan dan dosa, seperti halnya api dapat menghilangkan kotoran pada besi, emas dan perak. Ini. Jadi mengambil sebab yang berdasarkan dalil-dalil syar'i ini terbahagi pula pada 2 jenis. Jadi dari syar'i ini dijelaskan berdasarkan wahyu, berdasarkan hadis Nabi SAW. Banyak lagi contoh ni. Contoh istighfar, betul kan? Asbab Allah kurniakan rezeki juga. Ya, Allah angkat kesulitan dan kepayahan dan berbagai lagi. Jadi mengambil sebab ni, ya, berdasarkan dalil syar'i, ya, maka terbahagi jadi 2 bentuk. Yang pertama, sebab yang wajib. Dari sebab yang wajib. Ada sebab yang tak wajib. Sebab yang sunnah ni sebab wajib. Misalnya takwa tadi. Dia adalah sebab syar'i.
Ya, yang sekaligus merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba. Jika seorang hamba meninggalkan ketakwaan, niscaya ia berdosa kerana ia meninggalkan perintah Allah Ta'ala atau ia mengerjakan larangannya. Tengok, Allah suruh kita taat pada Allah. Allah dah persiapkan ganjaran di negeri akhirat, syurga. Tetapi sampingan Allah bagi bonus. Bertakwa, Allah bagi nikmat dunia. Nampak? Allah bagi nikmat dunia. Rezeki yang datang dengan cara yang tak disangka-sangka dalam pelbagai bentuk-bentuk rezeki. Ya, rezeki yang pelbagai. Tak terhitung. Tu Allah datangkan. Itu ibarat bonus. Padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, iaitu menunaikan ibadah. Tu Allah bagi nikmat dunia. Ya. Yang hakikinya takwa tu Allah akan bagi nikmat akhirat. Tapi di dunia Allah dah bagi dah. Ya, dalam urusan dunia. Kemudian sebab yang sunnah. Misalnya membaca ayatul kursi tadi. Dia sunat, dia bukan wajib. Dia sebelum tidur adalah sebab syar'i. Namun hukumnya sunnah, tidak diwajibkan. Tapi jangan salah faham. Disebabkan dia sunat tak payah buat. Sebab tak berdosa. Bukan begitu cara pemikirannya. Bila disebut sunat yang kita mampu buat, tak perlu bersusah payah, maka buat. Kenapa? Kalau kita tak buat, kita rugi selama-lamanya. Sebab apa? Tak dapat natijah, iaitu musabab tadi. Iaitu dijaga oleh Allah daripada kejahatan syaitan yang sentiasa mengganggu. Sehingga tidur-tidur, ya, tak bangun subuh. Contoh. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh sunnah ni. Ya, tak terhitung. Dan kita telah pelajari tentang sunnah-sunnah Nabi SAW ini dalam kitab Amalan Sunnah Setahun. Berdasarkan buku Al-Ustaz Al-Fadil Yazid, ya, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala. Selesai daripada awal sampai akhir. Ya, semuanya itu adalah daripada, ya, keutamaan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat selesai mempelajarinya. Mudah-mudahan itu sebagai bentuk bukti cinta kita yang sebenar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentunya kita tak mampu untuk melaksanakan seluruh sunnah-sunnah Nabi SAW, tapi kita telah mampu untuk mempelajarinya sampai tuntas. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Tu. Yang kedua, contoh yang kita boleh add kat sini adalah contoh ruqyah syar'iyyah dalam ilmu perubatan. Betul kan? Nabi SAW ajar kita, ya, sebab yang syar'i. Ya, contohnya untuk kesembuhan orang yang ditimpa sakit. Ya. Dengan menggunakan 3 kaedah. Ruqyah syar'iyyah sama ada menerusi ayat-ayat Al-Quranul Karim ataupun menerusi doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW. Itu adalah, ya, sebab yang syar'i yang disunnahkan untuk kita melaksanakannya. Baik, cukup agak tu. Sekarang kita masuk iaitu sebab yang kedua, iaitu sebab qadari. Kedua adalah dalil qadari. Apa makna qadari tadi? Berdasarkan penelitian ilmiah ataupun pengalaman secara sunnatullah. Okey, tadi contoh. Ada boleh tambah lagi satu. Tulis tadi. Tadi berdasarkan ruqyah syar'iyyah. Ya, doa-doa ataupun zikir-zikir. Ya, daripada Quran atau hadis. Yang ketiga tadi dalil syar'i, iaitu menerusi apa? Menerusi amalan permakanan yang diajar oleh Nabi SAW. Seperti apa? Permakanan. Padanya ada keberkahan, ada ubat padanya, seperti kurma umpamanya. Khususnya kurma ajwa. Apa lagi? Air zam-zam. Memang ada dalil dia. Buah zaitun. Ya. Buah zaitun. Apa lagi? Ya, ada lagi lah. Ya, buah-buahan lain. Ya. Habatus sauda contohnya. Baik, cukup. Baik, sekarang kita masuk sebab yang kedua, iaitu dalil qadari. Iaitu sebab yang diambil atau usaha yang dilakukan harus berdasarkan dalil-dalil qadari. Bukti-bukti qadari ni apa? Maksudnya bahawa penelitian ilmiah atau pengalaman secara sunnatullah menyatakan bahawa usaha yang dilakukan tersebut memang merupakan penyebab terjadinya sesuatu atau penolaknya terjadi sesuatu, meskipun bersifat relatif. Ini adalah proven, terbukti. Macam formula lah. Ya. Formula 1 campur 1 mesti dapat 2. Dia tak jadi 3, tak jadi 4. Macam tu.
Jadi menerusi penelitian ilmiah ni maksudnya contoh apa? Seperti ilmu kedoktoran yang evolve throughout history until today, makin maju makin canggih. Ya, ilmu farmasi, pharmaceutical, ubat-ubatan. Ya, menerusi eksperimen contohnya. Ya, virus COVID tu. Ya, hasil penelitian ilmiah lah, bawa dalam lab, tengok bawah mikroskop, tengok dia punya evolutions of microbe tu. Virus tu macam mana dia berubah. Ya, struktur dia, badan dia, kaki-kaki dia semua dia tengok. Macam mana nak lawan dia. Maka ya, dibuat antidote ataupun vaksin. Ya, nak mematikan dia atau nak melemahkan dia. Dan dicuba. Ya, kemudian dilihat hasilnya. And then yet proven. Kemudian dia consistent, constant, terbukti. Itu adalah terbukti. Ya. Penelitian ilmiah. Ya, sama ada menerusi based of course based on literature study, based on experiments, ya, dan pelbagai lagi lah. Ini sangat difahami lah. Atau pengalaman. Ya. Tadi kita sebut ilmu kedoktoran. Jadi setiap bangsa pula berdasarkan pengalaman ada dipanggil ilmu tabib. Tabib. Tok Bomoh. Tapi ini Tok Bomoh yang menggunakan ramuan-ramuan ubatan tradisional. Setiap negara kan ada. Orang Melayu kaya dengan ramuan ubat-ubatannya. Kerana Allah beri setiap bangsa, setiap kaum, setiap negara, setiap tempat yang berbeza, di situ ada sumbernya. Sebagai sebab untuk mewujudkan kesembuhan. Dengan permakanan daun-daunnya yang pelbagai, herba-herbanya. Ya, orang Cina kaya dengan herbanya. Orang Melayu juga kaya dengan herbanya. Ya, orang India kaya dengan herbanya. Dan juga teknik-teknik perubatan. Contoh tadi, ya, dalil syar'i. Contoh kaedah perubatan yang diajar oleh Nabi SAW seperti menggunakan kaedah bekam. Bekam itu adalah terbukti. Ya, bangsa-bangsa lain ada juga. Contohnya acupuncture. Ya, menggunakan besi panas, alkai. Ya, dan begitulah. Setiap bangsa memiliki cara-cara yang masing-masing yang telah proven throughout eksperimen ataupun pengamalan di lapangan. Begitu juga menerusi permakanan daun-daun tadi. Ya, atau juga apa-apa akar kayu dan pelbagai lagi. Ini berdasarkan pengalaman. Ya, secara sunnatullah. Meskipun bersifat relatif. Memanglah setiap negara berbeza-beza caranya. Ya, namun setiap negara itu sudah cukup. Yang Allah berikan pada mereka sangat sesuai untuk kegunaan mereka. Tengok dari sisi pemakanan tak sama dan pelbagai lagi. Jadi contoh yang pertama untuk dalil qadari ini seperti contoh usaha-usaha yang merupakan penyebab terjadinya sesuatu berdasarkan dalil qadari, iaitu contoh yang pertama, minum ubat adalah sebab untuk sembuh dari penyakit. Sebab Allah bagi sifat ubat itu. Bila dimakan, maka dia akan activate, dia akan boleh untuk reconcile virus atau bakteria yang ada dalam badan tu, dia lawan, dia menang, maka sihatlah. Itu adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, sunnatullah. Boleh faham? Tu. Ya. Yang kedua, makan adalah sebab untuk kenyang. Lazim memang, umumnya begitu. Ya, kecuali dalam kes-kes pengecualian ada juga orang makan tapi tak kenyang-kenyang. Itu kes pengecualian. Tapi umum lazim kalau makan natijahnya kenyang. Ada satu saja makan tak pernah kenyang-kenyang. Makan apa? Makan apa? Makan angin. Tapi itu majazi. Ya, bukan zahiri dia. Makan angin itu melancuk. Itu adalah metafora. Ya, jadi makan adalah sebab untuk kenyang. Begitu juga minum adalah sebab untuk hilang dahaga. Yang ketiga, belajar adalah sebab untuk menjadi pandai. Memang. Ya, kalau tak belajar macam mana jadi pandai? Ya, macam mana nak jadi engineer kalau tak belajar? Tak belajar fizik, tak belajar maths. Ya, tak belajar pelbagai lagi lah yang ada kaitan nak jadi engineer. Nak jadi doktor, kalau tak belajar biologi dan hal-hal yang wajib dipelajari, macam mana nak jadi doktor? Tak akan. Kalau jadi doktor, doktor penipu. Tu. Jadi belajar adalah sebab untuk menjadi pandai. Ya. Tapi ada juga orang yang belajar tak jadi pandai juga. Betul kan? Tapi maksud pandai di sini adalah tersingkaplah ilmu. Yang sesuatu tu sebelum tu dia tidak tahu, dia jadi tahu. Itu maksud dia. Adapun pandai ni maksudnya dari segi kelulusan. Tentu manusia berbeza-beza. Tetapi dengan belajar terangkat tak kejahilan? Terangkat. Tapi dia juga adalah relatif, bergantung kepada kecerdasan setiap orang. Baik, itu contoh untuk menyebab terjadinya sesuatu yang diinginkan. Ini sekarang nak menolak pula terjadi. Contoh yang kedua adalah
contoh usaha-usaha yang merupakan penolak terjadinya sesuatu berdasarkan dalil-dalil qadari, iaitu benteng yang kukuh adalah sebab penolak masuknya serangan musuh. Betul. Ya, kita buat benteng. Tentera-tentera zaman dulu semuanya membuat benteng-benteng untuk membentengi. Membentengi bandar, rumah-rumah, negeri mereka, negara mereka buat benteng. Sebagaimana terkenal benteng yang jauh beribu kilometer, iaitu apa? Tembok besar Cina. Nak menghalang daripada tentera lain tu menyerang negara mereka. Contoh tembok yang dibina oleh kerajaan Byzantine, kerajaan Rom di Turki tu, di Istanbul tu. Yang kemudiannya berjaya ditembusi oleh tentera Islam di bawah pemimpin Muhammad Al-Fatih. Allah berikan kemenangan, berjaya memecahkan tembok tu, berjaya masuk dan menguasai serta mengusir keluar orang-orang Kristian kerajaan Rom Byzantine itu. Itu contoh tembok. Dan kiaskanlah kepada yang lain. Yang kedua contoh aroma lavender. Adalah sebab penolak datangnya nyamuk. Bau wangi yang tak disenangi oleh nyamuk. Contoh ada dari segi ini yang bentuk dibuat oleh manusia proses kimia dan sebagainya. Ada pohon-pohon, daun-daun yang memang memiliki fungsi yang sama. Letak di rumah, maka nyamuk-nyamuk lari. Dan ini juga boleh berdasarkan pengalaman. Ada orang dia cuba. Contohnya, pohon mangganya penuh dengan kerengga. Tahu kerengga? Yang warna coklat tu. Gigit sakit. Jadi nak ambil buah mangga, kalau nak panjat tak boleh. Nanti kerengga akan datang, akan gigit, akan menyerang. Macam mana nak hilangkan kerengga daripada pohon itu? Macam-macam cara dibuat oleh orang-orang dahulu. Ada yang meletakkan bangkai atau daging yang busuk, kemudian kerengga pun berhimpun padanya, lalu dibakar dengan api. Tapi Islam melarang. Dulu tak tahu nak buat macam mana. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Kemudian ada orang lain pula cuba. Dia tadi letak daging, letak bangkai, sekarang dia letak tulang sapi, tulang lembu, tulang kosong letak sangkut di situ. Tengok-tengok hari esok semua kerengga dah hilang. Tak seekor pun. Pergi mana kerengga? Maka proven. Itu test pertama, trial yang pertama, letak kat pokok tu. Cari pokok lain pula, letak juga. Bukan ada mentera apa-apa baca, tak, letak saja. Seolah-olah rupa-rupanya tulang ni dia ada fungsi. Kalau dari segi saintifik barangkali dikaji ada fungsi repellent. Tak disukai oleh kerengga. Kerengga tak suka, barangkali ada bau dia ke. Rupanya ada chemistry, tapi not proven in laboratory, but proven through petua-petua. Dia panggil petua-petua. Petua-petua ni selama mana dia tak melanggar aturan syariat, maka dia diterima. Cuma barangkali tak dapat dibuktikan dengan apa? Eksperimen. Tapi dibuktikan melalui apa? Percubaan seperti itu saja. Nak dirasionalkan less, nak dirasional tak boleh. Tapi terbukti. Maka itu diizinkan, dibenarkan. Yang tak dibenarkan kalau ada di situ kepercayaan tertentu, dikaitkan dengan perkara ghaib, jin, atau apa saja, dan sebagainya. Itu tak. Tapi kalau dia hanya sekadar sebagai petua, cuba, sebenarnya kalau dikaji secara saintifik pasti akan ditemu sebab apa. Barangkali dia punya aroma dia tak menarik, dan berbagai lagi. Ataupun dia mendatangkan perkara yang menyebabkan kerengga itu berada pada zon yang tak selesa, dan berbagai lagi lah. Baik. Contoh yang ketiga, penolak terjadinya sesuatu berdasarkan dalil qadari adalah minum kopi ada sebab penolak mengantuk. Ada kafein ke apalah. Minum kopi ni dapat prolong our eyes to withstand sleepy, mengantuk. Kalau minum teh tarik, barangkali tidur dia. Tapi kalau minum kopi, lagi kuat kopi itu purity dia, lagi kau dia, maka payahlah nak tidur. Itu pula penyakitnya. Jadi mengambil sebab yang berdasarkan dalil-dalil qadari ini juga terbahagi menjadi dua. Macam tadi juga dalil syar'i. Yang pertama sebab yang halal. Tu. Misalnya memakai kenderaan supaya mempercepatkan perjalanan. Sebab yang halal. Yang diizinkan oleh syarak. Naik kenderaan, dan kenderaan itu pula sesuai dengan keizinan syarak. Contoh. Yang kedua sebab yang haram, misalnya mencuri untuk mendapatkan harta yang banyak. Sebab mencuri.
Ya, untuk dapat harta yang banyak. Jadi dilarang. Sebab apa? Caranya salah. Sebab tu salah. Walaupun niatnya baik untuk dapat harta. Ya. Walaupun niat baik, harta tu nak diinfakkan ke masjid. Tak boleh. Sebab melanggar aturan. Boleh faham? Ni. Baik, itu adalah kaedah yang pertama. Okey, selesai. Jadi, terapkanlah kaedah-kaedah ini di lapangan. Jadi jelas tak? Very clear. Bagus kaedahnya. Dan mapan. Proven. Ya, tiada syubhat padanya, jelas. Dan dia adalah praktikal. Dia dapat diterapkan dari dua jurusan ini. Kita bagi contoh dah tadi. Ya, dalil qadari ini adalah manusia eksperimen. Jadi ada orang kata, contoh dalil yang melanggar aturan ini. Contohnya, meminta kepada makhluk ghaib. Dia not proven. Kemudian dilarang. Ya. Tu. Jadi bertentangan dengan syariat. Sebab syariat tak mengizinkan. Kadang orang tak ada kaedah dia kata, kita usaha minta pada jin. Kita usaha. Ya. Kenapa kita boleh minta pada doktor, pergi jumpa doktor untuk rawat? Tu kan syirik juga namanya. Tak, sebab di sini ni. Sebab syarak membenarkan kalau dibuktikan. Ya, melalui penelitian ilmiah itu dipanggil dalil qadari. Mana rumusnya proven. Macam kita kata tadi lah, 1+1 sama 2. Boleh faham? Contoh minta pada orang mati. Proven ke? Dimakbulkan? Not proven. You cannot proven. You cannot prove. Baik, kaedah yang pertama. Sekarang kita masuk kaedah yang kedua. Ya, kaedah yang kedua, daripada 3 kaedah yang disenaraikan oleh Syekh rahimahullah sebagai kaedah untuk kita memastikan sesuatu itu termasuk dalam tauhid atau tidak, atau keluar masuk ke dalam syirik dari sisi perbuatan yang dimulai dengan mengambil sebab. Baik. Kaedah yang kedua, hatinya, iaitu pelaku, tetap bergantung pada Allah Ta'ala, bukan bergantung pada sebab yang diambil atau kepada usaha yang dilakukan. I'tiqadnya, keyakinannya, iaitu usaha yang dia buat, tapi kemuncaknya, hakikatnya Allah Ta'ala lah yang membenarkan, mengizinkan sesuatu itu menatijahkan sebab yang diinginkan, musabab yang diinginkan. Maksudnya pada saat, ketika mana seorang hamba melakukan suatu usaha, maka ia harus tetap bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tenteram dan bertawakal kepadanya, serta hatinya tidak condong pada usaha yang ia lakukan. Adapun seorang hamba yang hatinya condong kepada usaha yang ia lakukan dapat diketahui dari indikasi sebagai berikut. Macam mana kita nak tahu? Dia dengan mengambil sebab tadi, sama ada dalil syar'i atau dalil qadari. Ini syarat yang seterusnya adalah, adakah dia setelah dia berusaha, dia berbuat, maka dia bergantung pada Allah, kerana Allah lah yang akan mengizinkan sesuatu itu berlaku atau tidak. Atau dia bergantung pada sebab tadi, secara mutlak. Saya ni kaya sebab usaha saya. Itu ucapan seperti itu dilarang. Sebagaimana pemilik 2 kebun dalam kisah Suratul Kahfi itu. Berbangga, sombong. Ni usaha saya ni. Kaya, memiliki kebun, aliran sungai, air indah dan sebagainya. Lalu temannya mengajar ni tentang dari sisi ini, sebab dan musabab. Sebutlah Masya Allah, la quwwata illa billah. Itu kaedah. Itu dalil syar'i di situ. Pertama, ia merasa pasti berhasil atas usaha yang telah ia lakukan berdasarkan perhitungannya atas segala sesuatu dan segala kemungkinannya. Sikap seperti ini menunjukkan bahawa ia telah bersandar pada sebab. Tu. Kita mesti berjaya ni. Kalau kita ikut step ni, pasti. Awak ikut rumah yang saya buat ni, pasti awak akan berjaya. Awak akan jadi jutawan, kaya dan bergaya. Ikut je formula saya. Tu. Dia tak sandarkan pada insya-Allah. Hakikatnya Allah sajalah. Dan itu adalah proven. Betapa banyak orang yang masuk exam, periksa, dia jawab semua soalan, bahkan siap lebih awal daripada orang lain. Dan dia harap dia dapat 4 flat, A+. Tiba-tiba bila keputusan dikeluarkan, tengok-tengok dapat C. Nampak? Laku tak? Laku. Yang kedua, ni tanda ni. Iaitu dia bergantung pada selain Allah. Hatinya, ia merasa murka, marah dan kecewa yang sangat berat. Kemuncak kecewa. Ia frust atas kegagalan dirinya. Padahal ia merasa telah berupaya sebaik-baiknya. Sikap seperti ini mengindikasikan bahawa ia telah bersandar kepada sebab.
Itu. Maknanya dia bergantung sepenuhnya kepada sebab. Contoh, ya, saya dah berusaha dah. Macam-macam dah saya buat. Tapi gagal juga. Contoh. Atau saya dah usaha dah. Tengok, berjaya. Sebab saya usaha ni saya berjaya. Tanpa dia mengaitkan dengan Allah Ta'ala. Maknanya dia telah memisahkan dirinya kepada kebergantungan pada Allah. Padahal Allah Ta'ala lah yang mengizinkan. Sesuai dengan kehendak Allah, dia ikut aturan, maka Allah bagi. Ya, dan Allah boleh saja tak bagi kalau dia ikut aturan pun. Kerana semuanya atas kehendak kuasa mutlak, kata putus daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Betapa banyak orang bekerja siang dan malam. Sepatutnya dia kaya, tak kaya-kaya juga. Contoh. Ya, ada orang tak kerja siang malam tapi kaya. Contoh. Itu semuanya adalah menunjukkan betapa Allah nak menguji hamba-hambanya. Ya. Bagaimana ya keredaan dia dalam menerima segala ketentuan takdir Allah Ta'ala. Contoh, itu banyak orang yang Masya Allah berusaha untuk menjadi orang yang soleh, bertakwa, jaga diri daripada maksiat, tapi hidupnya susah saja. Tapi Allah kata tu kan bertakwa, Allah bagi rezeki. Ada orang ahli maksiat banyak usia, jahat bukan main, tapi kaya yang amat. Tu. Ya, ini kes-kes apa? Dipanggil istidraj. Allah nak uji. Ya, pada hakikatnya Allah tetap bagi. Tapi Allah tangguh. Nak lihat sejauh mana kesabaran menghadapi ujian. Tapi yang pasti Allah akan bagi. Sebab apa? Allah sangat menepati janjinya. Dan itu adalah kaedah yang kedua. Jadi kita berhenti dulu takat kaedah yang kedua. InsyaAllah pada umur kita akan sambung untuk kaedah yang ketiga dan seterusnya dalam bab ini. Jadi 3 kaedah ni kalau kita fahami dengan betul, maka akan menjadi benteng untuk menyelamatkan kita daripada terjatuh ke dalam kesyirikan, dan kita akan kukuh teguh di atas tauhid dalam hal segala kerja buat kita. Ya, apatah lagi hal yang terkait tentang urusan ibadah. Contoh dalam bab doa umpamanya, dalam bab menyembelih umpamanya, ya, dalam bab takut, dalam bab harap, dalam bab bertawakal. Kerana ibadah-ibadah ini potensi untuk jatuh ke dalam kesyirikan ya besar sekali. Jika tidak memahami kaedah-kaedah yang disebut oleh Syekh rahimahullah dalam bab yang ke-10 ini. Ya, nanti kita tunjukkan contoh aplikasinya. Contohnya dari segi bernazar, menyembelih, ya, tawakal, takut, cinta, harap, ya. Kemudian apa lagi tadi? Itu ikhlas dan sebagainya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah panjang umur kita akan lanjutkan, iaitu memasuki kaedah yang ketiga daripada 3 kaedah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.